Sebelum kita menjemput penceramah jemputan kita pada hari ini, ingin saya membuat sedikit kaji selidik dengan anda. Adakah anda pernah berada di situasi yang memerlukan anda untuk menuntut hak sebagai waris? Sila jawab ya ataupun tidak di poll yang diberikan atau komen di ruangan komen yang ada atau chat. Saya akan cuba untuk membaca dan mendapatkan jawapan yang anda berikan. Right? So saya ulangi, sila jawab soalan ya ataupun tidak. Adakah anda pernah berada di situasi yang memerlukan anda untuk menuntut hak sebagai waris? Kita pernah dengar ada kemalangan berlaku dan sebagainya oleh ahli keluarga atau rakan-rakan. Mungkin waris tidak tahu melakukan apa-apa ya. Jadi ingin tahu, pernah tak anda berada di situasi ini sebagai waris? Sila jawab poll ataupun komen di komen yang diberikan, ruangan komen. Alright. Okay, mari kita lihat kalau ada jawapan. Saya tahu ada yang pernah, mungkin pernah ataupun saya harapkan kebanyakannya tidak lah ya. Alhamdulillah. Dekat Facebook ramai yang bilang tidak bagus. Maksudnya kita berada dalam keadaan selamat, yang tidak memerlukan situasi di mana kita perlu menuntut hak atau dan sebagainya. Okay, terima kasih atas kerjasama atau jawapan yang telah diberikan. Right. Pepatah Melayu pernah mengata, mujur tidak boleh diraih, malang tidak boleh ditolak. Kerap kali kita mendengar berita atau cerita mengenai individu yang terlibat dalam kemalangan lalu meninggal ataupun menghadapi kecederaan yang mengakibatkan waris hilang tempat bergantung ataupun punca pendapatan sehingga ada yang perlu menanggung beban hutang yang banyak. Sebagai waris, kadang-kadang kita tidak tahu apa yang boleh kita lakukan untuk menuntut pihak-pihak tertentu sebagai pempasan kepada punca kemalangan yang berlaku. Okay. Bersama kita pada hari ini adalah Mr. Sashpal Singh. Beliau adalah peguam dan pengamal undang-undang dari Partner of Razi Sheikh Ahmad and Sashpal. Beliau akan menerangkan dengan lebih terperinci topik kita pada hari ini iaitu kemalangan tentang waris. Saya ingin menjemput Mr. Sashpal. Mr. Sashpal, anda berada di sana? Ya, saya berada di sini. Alright. Saya serahkan sesi ini kepada Mr. Sashpal. Silakan. Ya, selamat petang semua. Saya Sashpal dari Ketuan Razi Sheikh Ahmad Sashpal. Hari ini saya akan memberi sedikit penerangan berkenaan tuntutan kemalangan maut. Okey, siapa yang boleh menuntut, cara-cara menuntut dan apa yang perlu dibuat sekiranya anda terlibat dalam kemalangan. Ya, di Malaysia kini banjir melanda di banyak tempat. Isu yang kian disebut setiap orang adalah isu insurans. Adakah kereta-kereta, rumah-rumah memiliki insurans bagi melindungi terhadap bencana banjir, kerosakan yang disebabkan oleh banjir. Sedemikian juga semua kenderaan di Malaysia mempunyai minimum pelindungan third party insurance. Maksud third party insurance adalah apabila anda terlibat dalam kemalangan, pihak ketiga boleh menuntut daripada insurans anda. Okey, itu adalah wajib di Malaysia, minimum. Tapi kebanyakan kenderaan di Malaysia tidak mempunyai pelindungan bagi banjir. Jadi kami pun tahu bahawa banjir yang melanda bulan lepas telah menyebabkan banyak kerosakannya dan juga telah menyebabkan kematian. Jadi insurans adalah suatu perkara yang menyentuh setiap aspek kehidupan kami, termasuk apabila anda terlibat dalam kemalangan. Ya, sedikit latar belakang. Adakah anda tahu bahawa insurans sebenarnya bermula di United Kingdom apabila kapal-kapal ingin hantar barang merentasi laut dan mereka risau berkenaan lanun-lanun yang akan merompak kapal mereka. Jadi di situlah konsep insurans telah bermula apabila pemilik kapal tersebut ingin meminta perlindungan daripada kemungkinan yang mereka akan mengalami kerugian. Jadi apabila anda membeli insurans kereta anda,
Anda sebenarnya melindungi diri anda sendiri dan juga orang lain. Bagaimana anda melindungi orang lain dan mengapakah ia wajib? Saya akan terangkan hari ini ya. Kemalangan panduan tuntutan bagi kemalangan maut ya hari ini. Contoh-contoh tuntutan yang boleh dibuat adalah seperti kecederaan dari kemalangan maut, kerosakan kenderaan anda ataupun kecuaian doktor sewaktu menjalankan prosedur, kecuaian majikan, kecuaian penghuni. Ada berbagai jenis tuntutan yang boleh dibuat. Isu utama yang perlu ditekankan adalah harus ada aspek kecuaian. Ya, kecuaian perlu ada. Apa yang harus anda buat sekiranya anda terlibat dalam kemalangan jalan raya? Kebiasaannya ada 3 jenis tuntutan yang boleh dibuat berdasarkan kepada sama ada anda cedera ataupun ada kematian ataupun hanya kerosakan kenderaan. Ya. Perkara pertama yang perlu dibuat adalah anda perlu membuat laporan polis dalam masa 24 jam. Sekiranya terdapat kematian, keluarga si mati arwah harus membuat laporan. Tapi walaupun lambat dalam situasi ini, polis biasa tidak akan menyaman anda. Tapi kalau anda yang telah menyebabkan kemalangan dan anda tidak buat laporan polis dalam 24 jam, anda boleh disaman oleh polis. Ya. Anda juga harus menyimpan segala rekod sekiranya terdapat kematian, rekod sijil kematian, postmortem report, barang rawatan perubatan yang dilakukan, dokumen-dokumen resit dan segalanya anda harus menyimpan dengan baik. Banyak kali dari pengalaman saya pernah berjumpa keluarga yang mana baru-baru ini ada satu kes di mana orang tua terlibat dalam kemalangan, tapi dia tidak terus mati dalam kemalangan tersebut. Dia mati selepas 1 bulan, ya, dan keluarga telah terpaksa membayar bil-bil perubatan dan segala-gala bil yang terlibat untuk membeli katil dan sebagainya dalam jumlah lebih 20,000. Tapi malangnya bukan semua resit disimpan. Apabila resit-resit tersebut tidak disimpan, adalah sukar untuk membuat tuntutan insurans. Ya, anda harus ingat sebarang jenis resit, walaupun anda fikir ia penting atau tidak penting, tolong simpan resit-resit tersebut. Ya, semua resit adalah penting. Seterusnya, siapa yang biasa boleh menuntut dalam suatu kemalangan? Ya. Apa yang kami harus tekankan di sini adalah biasa dalam suatu kemalangan ada 2 pihak terlibat. Okey, ada juga kemalangan yang melibatkan satu pihak atau satu kereta dengan pokok dan sebagainya, tapi kami tidak akan membincangkan berkenaan perkara itu. Siapa yang boleh menuntut dalam kemalangan biasanya adalah pemandu dan penumpang atau pembonceng motosikal. Okey, pejalan kaki sekiranya anda sedang melintas jalan dan suatu kereta atau motosikal melanggar anda, atau terdapat lubang atas jalan atau sebarang jenis kecuaian yang mungkin disebabkan oleh pihak majlis ataupun JKR dan sebagainya. Ya, dia mesti ada unsur kecuaian, Ya, tempoh masa menuntut adalah juga penting. Anda harus ingat kalau sekiranya ia adalah tuntutan bagi kecederaan anda mengalami, tempoh masa menuntut adalah limitasi dia selama 6 tahun, dan bagi tuntutan kematian adalah 3 tahun saja. Ya, tidak boleh melebihi walaupun 1 hari. Kalau 3 tahun, 3 tahun. Jadi jangan duduk atas tuntutan anda dan tidak berbuat apa-apa. Anda harus terus. Saya faham, ya, saya pernah juga mengalami bila ada keluarga yang mereka dalam kesedihan, mereka tidak ingin meneruskan tuntutan kerana mereka mengatakan, waris-waris mengatakan bahawa arwah sudah pun meninggalkan mereka
dan tidak boleh dibawa balik dan sebagainya. Tapi anda harus ingat, walaupun arwah telah meninggalkan keluarga dan tidak boleh dibawa balik, tapi kehidupan keluarga tersebut harus diteruskan dan perlu diteruskan, ya, sebab keluarga masih hidup lagi, dan sekiranya keluarga bergantung sepenuhnya pada arwah si mati tersebut, sekarang bagaimana kehidupan keluarga tersebut dapat diteruskan tanpa sumbangan kewangan atau bukan sumbangan emosi, ya, sumbangan kewangan yang diberikan oleh arwah. Undang-undang tidak mengambil kira sebarang isu emosi, hanya kerugian ataupun sumbangan yang pernah diberikan oleh arwah kepada keluarga. Itu sahaja yang diambil kira oleh undang-undang, ya, anda harus ingat. Seterusnya, perkara pertama yang perlu dilihat adalah siapa yang bersalah dalam menyebabkan kemalangan. Dalam kemalangan yang melibatkan dua kenderaan atau kenderaan dengan pejalan kaki, siapa yang bersalah? Sekiranya kemalangan melibatkan satu kenderaan, contohnya kalau motosikal, anda menunggang motosikal, anda jatuh sendiri, anda tidak ada pihak ketiga untuk dituntut. Jadi anda hanya boleh menuntut daripada insurans anda sendiri, ya. Tidak ada pihak ketiga yang boleh tuntut. Sekiranya anda contoh melanggar lembu, lembu tidak ada insurans, jadi anda tidak boleh menuntut daripada lembu. Okey, anda boleh membawa tuntutan sivil, tapi itu perkara yang lain, ya. Sekiranya sesiapa yang pernah terlibat dalam kemalangan, mereka pasti pernah mendengar perkataan-perkataan ini. Apabila anda membuat laporan polis akan mengambil, lepas buat laporan, polis akan memanggil anda untuk ambil statement, dan polis biasa sarjan atau inspektor akan mengatakan ini adalah kes 100%. Apa maksudnya kes 100%? Kes 100% maksudnya, kebiasaannya, orang yang langgar anda adalah 100% cuai dalam menyebabkan kemalangan, ya. Kalau polis mengatakan ini adalah kes RPM, maksudnya terdapat report bercanggah. Report anda dengan report pihak yang ketiga itu bercanggah. Anda mengatakan bahawa anda sedang berjalan terus, tiba-tiba kereta tersebut memasuki lorong anda dan melanggar anda dari hadapan, tapi kereta tersebut pula dalam laporannya menulis bahawa dia sedang berjalan terus dan kereta anda memasuki laluannya dan menyebabkan kemalangan. Dalam kes seperti ini, polis akan menyiasat, dan sekiranya tiada bukti kukuh yang dapat dicari, kes ini akan dikategorikan sebagai RTM. Okay? Maksudnya kedua-dua akan adalah bersalah dalam menyebabkan kemalangan, kecuali kalau terdapat contohnya CCTV ataupun serpihan kaca yang jatuh atas jalan yang menunjukkan bahawa kebanyakan serpihan kaca adalah di laluan anda. Jadi polis akan menggunakan bukti-bukti tersebut untuk membawa konklusi bahawa kemalangan berlaku di laluan anda. Jadi ada banyak cara yang polis akan menggunakan untuk menyiasat siapa yang menyebabkan kemalangan tersebut, ya. Itu adalah perkara pertama, siapa yang bersalah dalam menyebabkan kemalangan. Kalau anda bersalah 100%, anda tidak boleh membuat tuntutan bagi kecederaan anda daripada pihak ketiga kerana anda yang cuai, ya. Kerana anda yang cuai, apa yang anda boleh buat adalah menuntut bagi kerosakan kenderaan anda daripada insurans anda sendiri. Sekiranya ada insurans komprehensif, ya. Sekiranya anda bukan cuai, anda boleh menuntut daripada kenderaan yang melanggar anda. Okey, insurans kenderaan anda yang melanggar anda. Okey, asalkan kenderaan tersebut mempunyai insurans. Sekiranya kenderaan tersebut tidak mempunyai insurans, ia adalah sukar. Anda boleh membuat tuntutan sivil, tapi itu adalah isu yang kami tidak akan membincang hari ini, ya. Bagaimana polis akan menyiasat siapa yang bersalah? Berdasarkan kepada Akta Pengangkutan Jalan dan juga Road Transport Rules, Highway Code. Terdapat berbagai
rules dan juga ada undang-undang yang polis harus ikut. Seperti contohnya, kalau anda melangkah kereta dari belakang, dipanggil langgar belakang. Jadi kalau kes langgar belakang, kenderaan yang di belakang kebiasaannya adalah salah. Okey, kebanyakan kes yang melanggar dari belakang adalah salah. Mengapa kenderaan belakang salah? Kerana nombor satu, anda harus ikut distance, ya, jarak yang sesuai daripada kenderaan di hadapan. Sekiranya anda ikut terlalu dekat, sudah pasti anda akan melanggar kereta tersebut dari belakang. Kecuali kalau katakanlah anda sedang berjalan terus, tiba-tiba kereta di hadapan menukar lorong, ya, tanpa memberi signal. Dia masuk ke laluan anda dengan tiba-tiba, jadi anda tidak dapat mengelak. Okay, so dia yang salah sebab dia menukar lorong tanpa memberi signal. Jadi bergantung kepada fakta-fakta kes, baru polis boleh membuat konklusi siapa yang bersalah, ya. Anda juga harus ingat bahawa baru-baru ini terdapat pindaan daripada dalam undang-undang di mana Seksyen 41, siapa yang memandu secara membahaya, hukuman penjara telah ditingkatkan dan juga denda juga sudah naik, dan juga bagi siapa yang memandu secara mabuk dan sebagainya. Jadi undang-undang memang sudah diperketatkan dan polis akan mengambil kira ke semua fakta ini. Adakah terdapat pihak yang mabuk dalam kes ini? Tapi satu perkara anda harus ingat, ya, walaupun polis boleh mengambil tindakan, katakanlah di bawah Seksyen 41 atau 43 Akta Pengangkutan Jalan terhadap mana-mana pihak, tapi dia tidak semestinya berkaitan dengan kes sivil anda. Ya, tidak semestinya berkaitan dengan kes sivil anda. Peguam anda masih boleh dalam pemeriksaan di mahkamah masih boleh menyoal polis bahawa penyiasatan polis adalah salah. Ya, perkara tersebut boleh dilakukan juga dan pernah dilakukan banyak kali. Tapi kebanyakan kali penyiasatan polis adalah memang tepat, ya. Terdapat banyak kes, saya pernah mengalami kes-kes di mana siasatan polis tidak menjalankan siasatan dengan betul dan sebagainya. Kami menyoal balas polis di mahkamah, semua pernah terjadi. Tapi kebanyakan kes tindakan yang polis ambil adalah kebiasaannya betul, ya. Jadi daripada tindakan yang diambil oleh polis, peguam kami dapat tahu siapa yang sebenarnya salah dalam menyebabkan kemalangan, dan kami dapat menasihati anak guam, ya. Menasihati anda, katakanlah anda sedang sebagai contoh saya kata memandu kereta melalui traffic light, dan anda katakan bahawa traffic light anda hijau, kereta yang lagi satu katakan traffic light dia hijau, kedua-dua hijau, jadi tiada CCTV, laporan bercanggah. Kalau laporan bercanggah, artinya apa? Kes RTM, dua-dua salah, ya. So lepas anda tahu siapa yang bersalah, nombor dua, bagaimana mengira jumlah tuntutan. Secara ringkas, dalam kes kecederaan, tiada kematian, hanya kecederaan. Okey, kamu boleh menuntut bagi kecederaan anda, kehilangan pendapatan, kos perubatan dan sebagainya, kos penjagaan, mengambil penjaga dan sebagainya, kos wheelchair dan sebagainya. Tapi bagi kes kemalangan maut, ia adalah berbeza, ya. Bagi kemalangan maut dia berbeza kerana tuntutan yang boleh anda buat, okey, adalah sama ada atau kedua-duanya. Tuntutan tanggungan, maksudnya tanggungan isteri, suami, ibu, bapa atau anak menuntut bagi kehilangan sokongan mereka. Contohnya kalau bapa yang meninggal, dia anak atau isteri boleh menuntut bagi kematian suami atau bapa, ya. Apa yang boleh tuntut adalah kos pengkebumian, kos kesedihan, ya. Kos kesedihan dulu 10,000 telah dinaikkan kepada 30,000,
dan juga kehilangan sokongan. Apa maksudnya kehilangan sokongan? Keluarga menuntut hilangan wang yang diberi oleh si mati kepada keluarga daripada nafkahnya setiap bulan. Katakanlah si bapa mendapat gaji 3,000 sebulan, daripada gaji 3,000 sebulan tersebut dia menggunakan 1,000 untuk kegunaannya sendiri, beli insurans dia, beli rokok, letak petrol dan sebagainya, dan 2,000 dia berikan kepada keluarga dia. Jadi sekarang keluarga dia telah kehilangan 2,000 sebulan yang diberi oleh si bapa tersebut yang sekarang telah meninggal. Jadi itulah kehilangan yang boleh dituntut sekarang, ya, kehilangan sokongan kerana keluarga telah hilang sokongan yang pernah beri oleh si bapa tersebut. Okey. Lagi satu adalah tuntutan harta pusaka. Maksud tuntutan harta pusaka hanya boleh dibuat oleh pentadbir harta pusaka. Contoh yang tadi saya berikan tadi, ada seorang tua, dia terlibat dalam kemalangan, tapi dia tidak terus mati, dia hidup selama sebulan. So dalam sebulan tersebut dia mengalami kesakitan dan penderitaannya. Jadi pentadbir harta pusakanya boleh membawa tuntutan harta pusaka bagi kesakitan dan penderitaan yang dialami oleh si mati yang tidak mati sebaik saja kemalangan berlaku, ya. Tapi tuntutan tidak boleh bertindih, ya. Artinya kalau kos pengkebumian, kamu boleh buat kedua-dua tuntutan sekali, ya. Tapi bagi tuntutan tanggungan hanya boleh dibuat oleh tanggungan. Tuntutan harta pusaka hanya boleh dibuat oleh pentadbir harta pusaka. Perlu ada pentadbir baru boleh buat tuntutan harta pusaka, ya. Tapi kebanyakan orang tidak tahu berkenaan tuntutan harta pusaka ni. Kebanyakan tuntutan adalah hanya bagi tanggungan sahaja. Dia yang saya biasa kes-kes mahkamah di Malaysia yang biasa kami akan yang saya terlibat dan saya pernah melihat dan sebagainya. Tuntutan harta pusaka kurang orang ambil, tapi boleh dibuat juga, ya. Jadi ingat ada dua jenis tuntutan bagi kemalangan maut, tanggungan dan harta pusaka. Bagi tuntutan tanggungan, anda harus ingat siapa tanggungan anda. Adakah abang atau adik tanggungan? Bukan. Okey, abang atau adik bukan tanggungan anda, hanya suami, isteri, ibu bapa, anak. Okey. Cucu, datuk, nenek, ya. Anak angkat yang sah, ya. Okey, abang adik bukan, anak angkat, ya, sekiranya sah. Suami atau isteri yang telah dicerai, tidak. Dia bukan tanggungan yang sah, ya. Okey, kehilangan sokongan. Tadi saya ada menjelaskan bahawa kehilangan tanggungan ini ada elemen kos pengkebumian, kesedihan dan kehilangan sokongan. Sekarang saya akan menjelaskan berkenaan kehilangan sokongan tersebut, bagaimana untuk mengira kehilangan sokongan. Kerana kos pengkebumian anda tahu berapa, 3,000 ke 5,000, bergantung berapa banyak kos anda anda telah membayar, terdapat risik dan sebagainya. Kos kesedihan adalah tetap. Hanya yang tidak tetap adalah kehilangan sokongan yang saya akan menerangkan bagaimana untuk mengira ni, ya. Kehilangan sokongan hanya boleh dituntut apabila si mati berumur kurang 60 tahun. Mengapa 60 tahun? Kerana 60 tahun adalah retirement age. Okey, bagi di Malaysia dulu adalah 55 tahun, sekarang sudah naik ke 60 tahun. Jadi walaupun si mati berumur 61 tahun dan dia bekerja, tapi anda tidak boleh menuntut kehilangan sokongan kerana umur dia sudah melebihi 60 tahun. Okey, kamu harus ingat hanya bagi kurang daripada 60 tahun. Okey, jadi seterusnya si mati mesti ada memberi wang dari dia mesti ada mempunyai pekerjaan ataupun bisnes dan sebagainya, dan memberi wang dari nafkahnya kepada tanggungannya seperti setiap bulan. Dan akibat kematiannya, keluarganya sekarang kehilangan punca pendapatan, ya. Jadi keluarga boleh menuntut kehilangan sokongan tersebut. Bagaimana untuk mengira? Sekiranya si mati berumur kurang 30 tahun, katakanlah si anak berumur 28 tahun, jadi keluarganya boleh menuntut bagi kehilangan sokongan selama 16 tahun, ya. Contohnya kalau si anak memberi kepada ibu dia 2,000 sebulan, okey, jadi
Sekarang anak telah meninggal dari kemalangan, so ibu boleh menuntut 2,000 kali 12 bulan kali 16 tahun. So senambah 16 tahun. Itu jumlah yang anda akan dapat bagi kehilangan sokongan. Bagi isteri mati umur antara 31 hingga 59 tahun, anda harus ambil 60 tolak umur si mati bagi 2. Contohnya kalau 40 tahun, so 60 tolak 40 bahagi 2. Jumlah tahun yang boleh dituntut. Kalau lebih 60 tahun tidak boleh menuntut kehilangan sokongan langsung, ya. Ingat, ya. Okey. Ini tadi saya jelaskan tadi, si mati berumur 60 tahun, kosong. Si mati umur 26 tahun, 28 tahun, 16. Okey. Berumur 56 tahun, okey. 13, selama 13 tahun. Sorry, ni silap sikit, ya. Ini sepatutnya 60 tolak 30, 56, ya. 60 tolak 56. Okey. Berapa jumlah yang boleh dituntut? Si mati katakanlah berpendapatan 3,000 sebulan, ya. Dari 3,000 tersebut anda mahkamah akan biasa ambil adalah tolak 1/3. Ketolak 1/3 daripada jumlah pendapatannya, jadi 2,000 dianggap diberi kepada keluarganya. Ataupun cara lain untuk mengira adalah yang di sebelah kiri di sini, tolak jumlah yang diguna untuk diri sendiri, tolak jumlah yang diberi kepada orang lain. Di formula ni dia susah diambil. Jadi kebanyakan orang hanya menggunakan formula, kebanyakan peguam juga menggunakan formula 3,000 tolak 1/3, ya. Jadi contohnya, Ali menunggang motosikal, tiba di lampu isyarat, Ali nampak lampu hijau. Dia berjalan terus dilanggar sebuah kereta. Pemandu kereta tersebut mengatakan lampu bagi pihaknya adalah hijau. Tiada bukti lain Ali meninggal dunia. Okey, jadi sekiranya Ali meninggal, isteri dan anak dia boleh membuat tuntutan bagi kematian Ali dari kemalangan tersebut. Dia berumur 28 tahun, pendapatan 3,000 sebulan. Kalau 3,000 sebulan tolak 1/3, 2,000, ya. Jadi dia dianggap memberi 2,000 sebulan kepada isteri dan anak dia. Tapi di mahkamah anda akan disoal oleh peguam bagi insurans yang akan cuba menyual anda sama ada betul ke Ali ada membuat sumbangan dan sebagainya. Okey. Dalam kes seperti ini, siapa yang salah, kes lampu isyarat tiada bukti lain 50%, kedua-dua salah. Kos pengkebumian 3,000, kos kesedihan 30,000, kehilangan tanggungan tadi 2,000 kan, 3,000 tolak 1/3 jadi 2,000 kali 12 kali 16. Mengapa 16? Sebab umur dia 28. So jumlah dia 384,000. 384 campur 30 campur 3 bahagi 2, 208. Inilah jumlah tuntutan anda bagi kehilangan tanggungan, ya. Jadi anda harus ingat, ya, bagi kehilangan tuntutan maut, saya akan mengulangi satu lagi kali. Okey, dua jenis tuntutan yang boleh dibuat. Tuntutan tanggungan, okey, oleh tanggungan, oleh waris, okey, waris yang sah bagi kos pengkebumian, kesedihan dan kehilangan sokongan. Okey, atau tuntutan harta pusaka oleh pentadbir harta pusaka. Inilah dua jenis tuntutan yang boleh dibuat. Anda boleh membuat kedua-dua tuntutan, ya. Tuntutan tanggungan dalam masa 3 tahun. Ya, tuntutan harta pusaka 6 tahun. Ya, ini yang anda harus ingat. Seterusnya bagi tuntutan kecederaan, saya telah pun memberi dalam webinar bulan lepas, telah memberi penjelasan, ya. Anda boleh membuat tuntutan kecederaan, kehilangan pendapatan dan sebagainya. Setiap tulang mempunyai jumlah yang dapat anda kira dan sebagainya, ya. Ini saya telah memberi penerangan pada minggu lepas.
Apa yang perlu anda ingat, semakkan yang perlu anda ingat adalah dokumen-dokumen polis harus lengkap, laporan polis, laporan perubatan, sebarang postmortem report, sijil kematian, sebarang dokumen lain, dokumen pendapatan adalah penting. Sekiranya walaupun si mati tersebut bekerja katakanlah sebagai pemetik kelapa, kalau anda dapat buktikan bahawa dia mempunyai pendapatan yang sah sebagai pemetik kelapa, anda masih boleh menuntut. Tapi adalah bergantung pada anda dapat membuktikan atau tidak. Ya? Betul, ada lagi 5 minit ya. Okay, I'm almost done. Yeah, and apa yang perlu diingat, yang lebih penting adalah bahawa kenderaan yang melanggar anda harus mempunyai insurans. Sekiranya kenderaan tersebut tidak mempunyai insurans, ia adalah sukar membuat tuntutan. Ya, anda boleh membuat tuntutan sivil, tapi ia adalah sangat-sangat sukar kerana anda boleh dapat pendapat penghakiman, tapi adalah sukar bagi memaksa orang tersebut membayar penghakiman tersebut, kecuali kalau orang tersebut adalah orang yang berkemampuan dan jumlahnya adalah tinggi. Ya, saya pernah soalan-soalan yang saya pernah ditanya, terdapat orang dia tanya saya contoh berapa tuntutan yang saya boleh dapat. So saya menggunakan panduan ini, saya menunjukkan kepadanya inilah jumlah anda boleh dapat, tapi ia adalah bergantung pada akhirnya kepada mahkamah. Okey, berapa mahkamah akan memberi kepada anda berdasarkan pada fakta kes dan juga berdasarkan kepada dokumen anda. Peguam tidak boleh memberi keputusan, peguam hanya boleh menasihat. Okey, anda harus ingat perkara tersebut. Kerana banyak kali saya mendapati ada klien yang dia shopping untuk peguam. Dia tanya peguam A berapa saya boleh dapat, peguam B berapa saya boleh dapat, peguam C berapa saya boleh dapat. Peguam bukan hakim ya, peguam hanya boleh nasihat. Jadi saya boleh kata anda boleh dapat 100 juta, tapi saya tahu anda tidak boleh dapat 100 juta. Ya, jadi saya hanya boleh nasihat apa yang berdasarkan undang-undang. Ya, saya tidak boleh mereka. Isu-isu lain yang saya sebagai pengakhiran saya ingin memberitahu anda, bukan hanya kemalangan jalan raya antara dua kenderaan. Sekiranya terdapat lubang atas jalan, anda masih boleh buat tuntutan. Banyak kali saya terbaca dalam grup WhatsApp dan dalam Facebook juga orang meminta nasihat. Saya bawa motosikal, saya terlanggar lubang, saya cedera, tapi orang tidak tahu yang anda boleh membawa tuntutan saman terhadap majlis atau orang yang patut menyelenggara jalan tersebut. Bagi kes contohnya Cameron Highland landslide tersebut, adakah anda boleh bawa tuntutan terhadap majlis atau terhadap pihak yang harus memantau atau memastikan cerun-cerun tersebut dalam keadaan yang baik? Adalah susah, tapi kalau anda dapat buktikan, okey, berdasarkan bukti-bukti pakar bahawa terdapat kecuaian daripada pihak majlis, atau seperti Highland Towers, kes Highland Towers terdapat kecuaian daripada pihak contohnya sistem pengairan di luar kondominium adalah tidak baik yang menyebabkan kondominium tersebut jatuh atau menyebabkan tanah runtuh, anda masih boleh membuat tuntutan. Ia harus ada elemen kecuaian. Ya, itu yang harus anda ingat. Okey, sekiranya pun kenderaan yang langgar anda tiada insurans, ingat anda boleh juga membuat tuntutan melalui Motor Insurance Bureau. Motor Insurance Bureau, anda boleh Google MIB Motor Insurance Bureau. Anda boleh membuat tuntutan terus atau melalui peguam juga, tapi jumlahnya hanya bagi kecederaan. Okey, ini contohnya lori-lori, kebanyakan lori yang saya pernah sendiri mengalami di Pasar Borong semua tiada insurans, tiada road tax. Sekiranya mereka langgar anda ingin menyaman siapa? Okey, anda boleh menyaman pemilik lori tersebut ataupun pergi kepada Motor Insurance Bureau, salah satu. Ya.
inilah cara-cara peguam dapat membantu anda. Peguam ingat, kami hanya dapat menasihati anda dan kami tidak memberi tuntutan, tidak menjelaskan wang kepada anda, tidak kami bukan berfungsi sebagai hakim ya. Kami hanya dapat memberi nasihat, dan nasihat yang saya telah sediakan dalam bentuk handbook ini, dalam bentuk panduan ini, saya harap sedikit dapat membantu anda sewaktu anda terlibat dalam kemalangan ya. Saya harap kami akan berjumpa lagi. Saya tak tahu adakah ini minggu terakhir bagi sesi kemalangan ya. Jadi saya harap kita akan jumpa balik, dan sekiranya terdapat apa-apa soalan, anda dapat menghubungi saya atau pihak MCM untuk sekiranya perlukan apa-apa penjelasan atau persoalan yang anda ingin meminta penjelasan selanjutnya. Tolong hubungi saya atau MCM. Kami akan membantu anda setakat yang kami dapat mampu ya. Sekian, terima kasih. Alright. Terima kasih Mr. Sashpal. Terima kasih lagi sekali. Tapi agak terperinci, saya sebagai mungkin waris kepada ibu bapa dan sebagainya adalah sangat penting untuk tahu pengetahuan ini sekiranya pada satu hari touch wood, na'udzubillah, benda ini berlaku pada ahli keluarga, sekurang-kurangnya kita tahu apa yang harus dilakukan atau apa yang perlu dilakukan. Boleh saya rumuskan sedikit? Kalau ingin menuntut sebagai waris, benda pertama kita perlu tahu kemalangan itu berlaku atas kecuaian. So kecuaian pihak ketiga ataupun kecuaian pihak lain, bukan kecuaian kita sendiri. Dan kalau kes RTM ataupun kes yang ada percanggahan tidak boleh dituntut. Dan ada jangka masa yang diberikan, iaitu 6 tahun untuk kecederaan dan 3 tahun untuk kematian. Okey, kita teruskan dulu sesi kita. Kita akan masuk ke dalam sesi soal jawab sebentar lagi dengan Mr. Sashpal. Alright, kami ingin mendengar dari anda topik apa lagi selain topik yang telah diberikan pada hari ini atau sebelum ini yang anda ingin kami kongsikan, dan apa lagi yang boleh kami tambah baikkan untuk webinar kami. Sila luangkan masa dalam 20 saat untuk mengisi maklum balas dengan mengimbas kod QR yang diberikan atau menekan pautan yang diberikan. Okey. Kepada mereka yang mempunyai sebarang soalan atau pertanyaan yang ingin ditujukan kepada Mr. Sashpal, sila chat kepada PR kami. Kami akan cuba untuk menyampaikan soalan anda kepada Mr. Sashpal untuk pihak beliau untuk menjawab. Kita teruskan dengan soal sesi jawab ini. Saya ingin menjemput kembali Mr. Sashpal bagi sesi ini. Kita dah dapat jawab soalan sebenarnya. Saya akan cuba untuk bertanya sebanyak mana yang mungkin. Kita masih ada masa. Soalan pertama yang diterima, adakah tuntutan tanggungan hanya untuk mereka yang boleh membuktikan tanggungan sahaja? Diberi contoh seperti abang, bapa mertua dan lain-lain. So, abang, bapa mertua segalanya tidak boleh membuat tuntutan bagi kehilangan tanggungan. Seperti yang saya terjelaskan tadi, tanggungan hanyalah suami isteri, ibu anak, datuk nenek atau anak angkat saja. Dan anda harus membuktikan seperti yang saya jelaskan tadi, membuktikan berapa banyak bahawa si mati sememangnya bekerja sebelum dia meninggal, dan ada dokumen menunjukkan dia bekerja, ada dokumen EPF dia atau dokumen dari majikannya dan sebagainya, yang anda harus memberikan kepada peguam anda untuk membantu anda dalam tuntutan anda. Maksudnya mesti adalah orang yang direct kepada ibu bapa direct, dan suami isteri. Yes. Anak. Abang adik mertua tidak boleh. Okay. Dapat soalan sebenarnya direct hantar kepada saya. Benarkah sekiranya berlaku kemalangan antara kereta dan motor, pihak yang salah mesti adalah pihak kereta? Tidak semestinya. Tidak semestinya. Dia tertakluk kepada bukti juga, saya rasa. Fakta kes, ya. Tertakluk pada fakta kes. Ya, adalah berlainan daripada contohnya kalau di Indonesia dan sebagainya, kenderaan yang besar selalu didapati bersalah. Tapi di Malaysia adalah kami ikut undang-undang dari UK, anda harus membuktikan bahawa pihak yang lagi satu yang langgar anda adalah cuai.
So dia adalah berdasarkan laporan polis dan juga penyiasatan oleh polis. Dia balik kepada laporan polis, sama ada kes tu ada kecuaian ataupun kalau tidak, kalau di bawah RTM dan tiada kes yang boleh Bukan. RTM bukan tiada kes. RTM artinya ada kejanggahan. Artinya kedua-dua salah. So boleh masih buat tuntutan kalau RTM, tapi jumlah tuntutan anda mungkin akan kurang separuh, 50. Kalau dua-dua salah, artinya kalau anda patut dapat 100,000, anda hanya akan dapat 50,000. Itu maksud dia RTM. Okey. Saya dapat soalan, tapi soalan ni dalam bahasa Inggeris. Kalau nak translate akan lama. Saya cakap dalam bahasa Inggeris saja ya. Maafkan saya. What happen if the injury only surface after a week or a month? Can it still associate to the accident? Yes. As example, if the person initially have retina tear due to accident but unaware. However, after a month suddenly have vision loss due to retina detachment as a result of liquid entering in the structure. Boleh. Asalkan anda belum membuat tuntutan. Kalau anda sudah buat tuntutan, sudah mendapat wang pampasan, kamu tidak boleh membuat tuntutan kali kedua. Hanya satu kali saja boleh buat. Jadi kebiasaannya ramai yang tanya peguam juga ya, mengapa kamu ambil masa lama, mengapa dalam 1 bulan kamu tidak bereskan kes semua. Ada sebab juga ya. Kalau katakanlah contoh yang anda bagi tadi, kamu adalah ada kecederaan di mata, tapi dalam masa katakanlah 6 bulan kami peguam saya hanya akan filekan kes apabila saya dapati laporan perubatan anda memang sudah lengkap, okey, dan tiada kecederaan lain yang boleh didapati, okey, yang boleh macam tadi contoh anda dia berikan newly discovered injuries and all that, because kalau sekali kita anda sudah dapat pampasan, tidak boleh buat tuntutan kali kedua. Jadi adalah berpatutan anda tunggu apabila laporan perubatan sememangnya sudah lengkap penuh. Okey, dalam laporan tersebut doktor sudah tulis kami mungkin memerlukan perubatan masa hadapan, perlukan ubat untuk seumur hidup. Katakanlah knee injury, kemungkinan kamu perlu menjalani reconstruction surgery dalam masa tiap-tiap 10 tahun dan sebagainya, harus ditulis dalam laporan. Kerana kalau tidak ditulis dalam laporan, okey, dalam 10 tahun anda tidak boleh balik kepada saya dan minta buat tuntutan kali kedua. Tidak boleh, ya. Sebab jangka masa tu dah tamat ya. Jadi bukan sudah tamat, dia boleh buat sekali saja. Kalau contoh lah Mr. Sashpal, kalau benda tu berlaku selepas tahun baru, bukan tahun lah, selepas 3 tahun atau selepas dia dah tu baru injured tu kembali dan sebagainya, tiada tuntutan boleh dilakukan? Kalau kalau kamu tidak buat tuntutan dalam 6 tahun, kamu tidak boleh buat tuntutan langsung. Okey, tapi that's why biasa saya akan tunggu kalau kecederaan dia berat, akan tunggu mungkin dalam masa 6 ke 9 bulan saya akan refer klien saya berjumpa dengan specialist, doktor pakar. So doktor pakar yang akan beri nasihat adakah kemungkinan kecederaan yang akan jadi lebih teruk ataupun dia semakin pulih, dan berdasarkan nasihat yang diberi oleh doktor pakar baru kami akan buat keputusan bersama dengan klien untuk sama ada teruskan file saman ataupun menunggu dan mungkin berjumpa dengan laporan pakar dalam masa 3 bulan lagi, ya. Baik. Kami ada orang yang raise hand Cik Chen Yun Hong. Rasanya host boleh unmute, boleh unmute ke Miss Chen? Miss Chen? Hello. Ya. Hi. Saya nak tanyakan, di sini ada satu accident yang involve kan, iaitu motosikal dengan kereta dengan lori. Tapi motosikal itu tak tahu lagi siapa kesalahan, tapi motosikal itu kan actually penunggang itu sudah mati. So yang pampasan itu ialah dibahagikan kepada 3 orang ke atau macam mana? Maksud dibagi kepada 3 orang? Saya tak faham. Tadi you cakap ialah sama ada ialah antara 2 parti ke atau 3 parti yang pampasan yang 50% itu. So betul. Sekarang macam ni ialah involve 3 person. So one is the motorcycle, another one kereta, another one lorry. Tapi yang motorcycle itu sudah mati. Okey, apa mahkamah biasa akan buat? Dia akan meneliti kes tu. Dia mungkin kata lori
50% salah, kereta 30% salah, motosikal 20% salah. Okey, atau kemungkinan lori 100% salah, kereta kosong, motosikal kosong. Jadi bergantung kepada bagaimana kemalangan tersebut berlaku. Ya, dia bergantung pada bagaimana kemalangan tersebut berlaku. Yang dia tidak semestinya bahagi 3 sebab kamu harus tengok apa keputusan polis yang akan membuat penyiasatan, dan the police is the one who will explain, akan memberi penjelasan dan memberi keterangan di mahkamah siapa yang sebenarnya salah dalam kemalangan tersebut. Kalau dia motosikal dia mati tidak mati, it doesn't make a difference, because apa yang perlu dilihat adalah who caused the accident, how did the accident happen, bagaimana berlaku. Itu yang penting. Kalau boleh jadi kenderaan kemalangan melibatkan 10 kenderaan, 20 kenderaan pun boleh juga. Okay, so pernah dalam 10 is a pile up case, dalam case pile up. So dalam case pile up tu peguam akan meneliti bersama dengan juga dengan pegawai penyiasat, juga akan interview pegawai penyiasat, the police, semua, to see what is the conclusion, okay, that how did the accident happen, bagaimana berlaku, dan siapa yang sebenarnya bersalah dalam kes itu. So it's not a one fixed formula to see who is at fault. Okay. Can I have your contact number, because I need to refer you to one of the friends. Okay, you want get it from MCM or how? Maybe later you pass to me. Yeah, I'll talk to you later. Okay. Yeah. Thank you. Alright. Okay, terima kasih Miss Chen. Okay. Kita sambung sedikit lagi. Ada beberapa soalan lagi. Saya cuba untuk utarakan. Saya gabungkan 2 soalan ni. Berapakah umur minimum tanggungan yang sesuai untuk memfailkan tuntutan, dan bolehkah sebarang bayaran insurans atau pencen diambil kira dalam mengira kehilangan sokongan? Minimum, I don't understand the question. Minimum age? Age, yep. The minimum age to... No, there's no minimum age. If you're underage, then you will file the case by your guardian. So the guardian yang akan file the case on your behalf. So sambungan soalan tu, bayaran insurans diambil sekira tak dalam mengira kehilangan sokongan? No, tidak. Insurans tak termasuk ya, maksudnya hanya pendapatan, ya. Pengembumian, dan saya rasa tadi ada satu lagi, kesedihan. Kesedihan, betul. Yeah. Kalau itu involve kematian. Yeah, the main thing is what is your pendapatan, berapa pendapatan anda dan berapa anda beri keluarga anda. Like what I said, formula yang biasa digunakan is tolak 1/3. Tapi of course lawyer bagi insurans akan challenge, dia akan cross examine anda di mahkamah, dan sebenarnya suami anda tidak beri anda langsung apa-apa duit and all that. So all those questions will be asked in court. So it depends on your answers as well, bagaimana anda menjawab soalan di mahkamah tersebut juga, dan juga dokumen yang anda ada. Terima kasih. Apakah tuntutan harta pusaka, adakah ia bebas dari tuntutan tanggungan? Saya rasa tadi berbeza kan tuntutan pusaka. Like what I explained just now, harta pusaka is by the estate. It's an estate claim. Like example yang saya beri tadi, I have one client who died after 1 month. His injuries were very severe, so he died after 1 month. Dia mati selepas 1 bulan. Jadi dia tidak boleh buat tuntutan bagi kecederaan, tapi family dia, anak-anak dia, sekarang saya tengah bantu mereka untuk buat tuntutan kehilangan tanggungan. Kes tu dia umur lebih 60 tahun, so tiada kehilangan tanggungan. Okay, so hanya ada claim bagi kesedihan dan juga pengkebumian. Tapi saya dapat tahu dari family yang he was alive for 1 month, so the family terpaksa menanggung kos tinggi, almost 50,000 to keep him alive. So kos itu saya akan filekan tuntutan bagi bawah estate claim. Jadi the family keluarkan LA, letter administration. Lepas dapat LA, the administrator akan filekan claim bagi estate claim bagi 1 bulan yang dia hidup kesakitan, he was in so much of pain, so that pain and suffering untuk 1 bulan, dan juga medical expenses and whatever related the expenses untuk mengeluarkan the letters of administration and all that. So saya akan masukkan sekali. Sebab apa? Umur dia lebih 60 tahun. Sudah lebih 60 tahun, walaupun dia kerja, tak boleh claim kehilangan tanggungan. So the claim becomes very small.
You see, so I help them to make the claim bigger by putting in the estate claim as well. So there's you increase the amount that the family can actually claim. Terima kasih. Soalan ni mungkin agak sensitif. Bunyi dia adalah jika mangsa kemalangan membunuh diri, katakan beberapa bulan selepas kemalangan, bolehkah tanggungannya menuntut kehilangan sokongan? Ia bergantung. Okay, bergantung. Dia panggil dia eggshell rule. That means if the person dia memang ada masalah dan juga cause you take the person as he comes. You take the person as he comes. That's dalam bahasa Inggeris panggil take the person as he comes. Artinya kalau dia membunuh diri disebabkan oleh kemalangan tersebut, anda boleh dapat buktikan melalui laporan perubatan dan sebagainya dia mengalami depresi yang teruk dan sebagainya. He was in a lot of pain, lot of suffering and depression, dan lepas tu dia membunuh diri disebabkan oleh the causation mesti ada causation because you see why dia bunuh diri disebabkan the cause of it was the accident. So apa-apa tuntutan anda nak buat, you mesti relate back to the accident. It cannot be independent event. You mesti connect back to the accident baru boleh. Yeah. One question just came in English, by the way. It was a continuous from that question we received in English. To top up on the question, if the doctor report says there could be possibility the retina detachment resulted from accident or other unknown factor, doctor not able to give firm answer, will it still be solid enough to prove the case? And what happens in this situation is the doctor needs to be called to give evidence, and based on his evidence that he gives in court, it basically, like what I said, the causation has to be there. The causation has to be there. If there's no link, okay, or if the link is inconclusive, then there's possibly that you can't claim for that additional injury. So the causation must be there. It must have been caused conclusively by that accident. Yeah. It needs to be proven in a way, but if it's not concrete enough or it's not solid enough, then you can't link it. You say you can't link it. You must be able to prove the causation that it was caused by that accident. If the doctor himself is uncertain about it, then your chances of getting that claim will be much lower. Alright, understood. Yeah. Alright, one last question actually. This will be very easy. Isteri kedua dibenarkan untuk membuat tuntutan? Yeah, kalau Islam, yes, asalkan isteri yang sah. Kalau non-Islam, walaupun you claim that person is your isteri, but tak boleh. Because we only allowed to have one wife. Tapi kalau isteri kedua tuntut, it will be fair and square divided ke ataupun macam mana? She comes under the tanggungan. It comes under the tanggungan. That means usually they will file the claim together. You know, they won't usually file separate. But if they do file separate, then each wife has to file a separate claim, and then they have to come to court and say that yes, my husband was giving me 1,000. The other wife will come and say my wife was giving me 2,000. My husband was giving me 2,000. So it depends on the evidence of producing court. But usually we file the claim together. But I have encountered situations where the wife was working, the wife died. The husband took another lawyer, but her parents also wanted to file a claim, but her parents took another lawyer. So we have two separate claimants, dua tanggungan yang lain, satu suami, satu ibu bapa. Okay, so ibu bapa, because I don't know ibu bapa and what the reason why they took different lawyers or something like that. So perhaps so in that case, what will happen is there will be two separate cases filed in court. So then the husband has to come and say that my wife was giving me, she was earning 3,000 a month, she was giving me 2,000. The parents will come and say no, they were giving me 2,000. So that's when it depends on which evidence seems more credible in court, and that's where parties will be cross-examined, and it's a little bit more work to see whose word is more credible. Is your word against mine? You see, that's when so like in this case you say there's isteri 1, isteri 2, isteri 3 and all that. Yes, you can, as long as you're a legitimate wife, you can file a claim. You either file it all together, or if you don't get along, you file it separately. Then it depends on your evidence in court and whatever documentation that you have.
Terima kasih sekali lagi Mr. Sashpal kerana meluangkan masa dengan kami. Saya tahu kita dah terlajak sedikit waktu pada hari ini, tapi terima kasih. Semoga kita bertemu lagi mungkin dengan tajuk yang akan lebih menarik berkenaan dengan tuntutan yang berbeza ataupun berkenaan legal yang kita boleh tuntut ataupun boleh diambil kira sekiranya berlaku sebarang permasalahan. Yes, dan definitely. sampai bertemu lagi. Terima kasih sekali lagi dan selamat malam Mr. Sashpal. Terima kasih. Thank you for inviting me. See you soon.